Dr. Sandramadi Ramasamy, lebih dikenali sebagai Dr. Sandra Raman, dan hari ini saya ada pantun yang special untuk you all. Mari bersampan ke Tanjung Piai, mari tangkap si rama-rama. Jangan salah gunakan media sosial, jom kita gunakan untuk kebaikan bersama. Okey, terima kasih Encik Rosli kerana mengundang saya. Nama saya Sandramadi Ramasamy. Okey, so saya seorang doktor perubatan awam kita kata. So we call it general practitioner. Saya juga ada diploma in estetik. Maklumlah orang sekarang kan kita nak estetik. Okay. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. So lahir, membesar semua di Ceras. And saya seorang mak kepada 2 orang anak. Apa lagi? Sekarang saya dekat Ceras juga. Okay, saya main KL. Membesar pun kat sini, so saya belajar sekolah menengah, sekolah kebangsaan Taman Segar. Lepas tu saya ke sekolah menengah Aminuddin Baki. Pernah dengar? SAB? Yeah. Then after that college, then kita university tu saya overseas lah dekat Universitas Udayana Bali. Okey, soalan ni kalau nak betul-betul jujur memang tak cukup masa lah dalam sehari kalau kita nak ikutkan tu. Termasuk kalau saya nak buat saya punya social media lagi, So macam mana most of the time memang bangun awal. Lepas tu biasa dah ada list kita nak buat. Okey, besok nak buat apa, hari ni dah ada kita punya planning. Okey. Bangun awal, lepas tu settlekan anak, pergi kerja, then balik. Kalau tidak mempunyai jadual ataupun to-do list, memang susah nak mencapai, nak buat semua. I would say susah, memang susah. Okay, dari segi anak saya memang notice sekarang mereka dah membesar. So anak saya yang sulung, dia dah umur dia 6 tahun. Anak saya yang kedua, dia dah 3 tahun. So bila mereka semakin besar, mereka boleh merasa macam mak dia tak ada kat situ. Okay, so dia orang kadang-kadang tanya, kenapa mak you kerja macam dia pergi pagi, balik malam macam tu. Okay, that's the first thing. Nombor 2, biasanya kalau kita kerja doktor, walaupun dah balik, mesti staff akan telefon atau someone akan telefon macam tu. So bila kita jawab telefon, dia kata, oh mak, you tak luangkan masa dengan saya. Mak asyik kat telefon je, belum tambah status dengan influencer ataupun ada social media. Sebenarnya ramai ingat social media tu very easy. Actually it's very difficult. Nak plan, nak post apa, nak type editing dia tu, oh my god. And you guys are in the field kan, you all tahu. So, diorang rasa macam kadang-kadang mak dengan ayah tu tak memberikan, kalau family doctor lah, mak dengan ayah tu tak memberikan masa yang sepenuhnya. So, apa yang saya buat adalah kadang-kadang dalam seminggu, 2-3 hari saya luangkan masa, okey, terus offline, letak phone ke tepi macam tu, okey, hanya luangkan masa dengan anak-anak. Family pun biasa rasa macam tu. Jujur nak kata, adik-beradik saya, kami 3 orang. Tapi most of the time, saya punya pakcik, makcik semua, diorang dah lupa saya ni wujud. Okay, and like macam pakcik-makcik yang lebih jauh macam tu kan. Okay, bila kita pergi function macam tu, my mom said, this is my eldest daughter macam tu. Awak ada 3 orang anak ke? Imagine saya dah umur berapa, anak 2 tapi diorang dah lupa dah. Okay, sebab diorang takkan jumpa doktor dekat mana-mana function. So memang takkan ada masa. Kalau ada masa tu pun kita nak berehat. Ambil berehat untuk nak bersenam ke, nak just relax the mind macam tu. And now with the status dikenali orang, plus minus, pro dia adalah bila saya keluar, it's very nice bila ada saya punya, saya panggil friends lah. Saya tak suka kata followers macam tu. Okay, friends. Dia orang akan datang, doktor, oh my god, I'm your follower. Saya suka sangat di sini when dia ambil gambar. I think you feel nice. You feel like appreciated. Sebab kadang-kadang benda yang kita buat dalam gadget, phone, tablet macam tu, bila kita tak dapat pengiktirafan, kita rasa macam sampai tak apa yang saya tengah buat ni kepada masyarakat. So bila macam tu kita rasa macam so nice. Okay, they are following, they are learning macam tu. Tapi ada con dia kadang-kadang, tak ada privacy. You pergi mana-mana macam ternampak. Doktor, you yang kat TikTok tu kan? You kat yang kat IG. So the only part is the privacy part lah. Kadang-kadang parents, pro dia, parents bangga juga. I pergi shopping dengan mak. And then suddenly someone datang, doktor nak selfie dengan you, mak I macam, oh okay, that's my daughter. Macam tu. So
So that's how it is. You know, sometimes hidup tu dia macam kita kena ada, memang ada pro and cons. It's how kita ambil, kita persepsi kita macam mana terhadap keadaan tu. Okay, kalau dari sekolah rendah, saya memang public speaker lah, public speaker, lepas tu choral speaking, and then you know dalam choral speaking tu saya actually orang yang kat depan, conductor. Macam okay, you buat macam ni, buat macam ni, macam tu. Mak saya cikgu, and dia cikgu yang kat sekolah yang sama juga. So tahulah saya kena sangat berdisiplin sebab silap sikit cikgu dah bagi tahu dekat bilik guru, belum sempat balik rumah. Okay, so tak boleh nak tipu report card, tak boleh nak ponteng sekolah. Bukannya masa tu tahu nak ponteng sekolah, but you know, and then bila mak you cikgu kat sekolah yang sama, kadang-kadang kena perform lagi banyak, you know, they expect you to buat lebih banyak lah. Okay, and I was the first dekat sekolah saya tu, first female and first Indian untuk jadi ketua pengawas. So most of the time there's guys and everything, so macam tu lah. So maybe dari sana I boleh like senang nak bercakap depan orang, and then I think lepas tu masuk sekolah menengah also sama, bila ada masa memang ada public speaking ke apa, tapi sekolah menengah dia dah kurang sikit, so aktiviti yang lain lah lebih kepada banyak yang saya tak ingat sangat lah. Tapi taekwondo, okay, I was in taekwondo. Lepas tu taekwondo pun ada achievements juga, and I also am a Indian classical dancer juga. So I do this MC on and off. So macam apa-apa function kat rumah ke ataupun anywhere else, you know. So I just like to take the mic and macam I boleh je cakap. Tapi kalau bagi I script susah sikit lah. Okay. So that's how it used to be. And then apa lagi kalau kat sekolah menengah. And then sekolah kebangsaan Melayu Baki tak payah nak cakap lah. Kena belajar juga kat situ. So most of it is curriculum. Co-curriculum is still balance. Sebab my parents believe that you must have both. Tak boleh just belajar je macam tu. I would say, I think you guys remember kan kita punya report card dekat sekolah tu kan ada apa number 1, number 2, number 3. Dekat situ I think ada macam-macam lah. But one of my first major love was actually journalism. Okay, saya suka menulis, you know, I like to write. Karangan I memang panjang-panjang lah. Okay, kat exam hall pun tak cukup, minta kertas lebih sampai my friends macam apa budak ni tulis, you know, macam tu. And even in English, essays I memang panjang. And then sebab saya selalu buat yang choral speaking and everything, and then ramai yang kata when I ambil mic tu macam ada natural talent macam tu dia keluar. So I was like, okay, maybe broadcast journalism, you know. But at the same time, every time I tengok movies yang ada doctors ke, ataupun yang pergi klinik kan, you tengok doktor ke macam macam nak jadi doktor lah, macam tu. So bila dah jadi tahap SPM, sebelum SPM parents dah okay, sit you down, okay, what you want to do. Okay, so you gotta have option A atau B, and then dari sana you kena ni. Because before form 4, sebab kita nak tahu dia nak ambil art stream ke science stream, betul tak? So you gotta decide. So if you really want to do journalism, tak semestinya kena ambil science stream. But my mom said, tak apa, you ambil science stream dulu, because you can still do both, macam tu kan. But as time pass by, I think bila dah memang time 17 years old, I sort of knew already. Okay, I think ni otak ni memang like okay lah nak masuk into medical. And I akan tipu kalau I cakap bukan parents punya dream jugalah kan. Okay, adalah dia orang sprinkle dia orang punya impian kat situ. So but sometimes bila kita nak buat sesuatu, kita tengok profession, kita tahu kita boleh ke tak boleh. Sebab certain profession ni kalau tak ada passion tak boleh buat. Macam doctors, cikgu. Sebab kenapa? You akan tengok no matter kita dah umur berapa, kalau kita jumpa cikgu kita balik, kita takkan panggil dia nama kan? Atau uncle, auntie kita, cikgu saya ni, tapi you maybe dah umur 40 lebih. Okay? Second is doktor. Pesakit tu mungkin umur 60, you know, tapi bila dia jumpa doktor, dia akan cakap doktor, dia tak akan cakap adik ke, and sometimes those age dia orang panggil tuan, you know. Okay, so this kind of professions are certain things memang you kena ada passion baru you boleh buat, you know. So when I see that, okay lah, macam jadi doktor lah, okay lah, ambil lah perubatan, you know. Tapi tanya parents dulu jugalah, sebab boleh afford tak, you know. Sometimes tak naklah pilih something then parents rasa susah macam tu kan. But they were fine with it. They said okay, never mind, kita try scholarships and everything. So I took it and I don't regret it, because daripada time belajar
And I think so many years of working, I rasa macam my passion is still there. And itu yang buat I rasa macam, okay, memang I meant for this job. Jujur nak bagi tahu, Indonesia has a very good medicine, okay, education juga. And I am thankful sebab bila saya belajar kat Indonesia, dia hands-on banyak. So kita akan gabung, like my batch onwards, kita gabungkan teori. And then sebelum kami balik ke Malaysia tu, kita dah buat houseman tu, actually dah buat sort of houseman kita dah buat dekat situ. Okay, sebab those graduates, diorang lepas diorang graduate Indonesian, diorang terus jadi doktor, tak buat housemanship macam tu. And Indonesia dia hampir sama macam Malaysia dari segi makanan, dari segi culture. And then, you know, we are very macam close macam tu. You know, Malaysia, kita semua macam, how to say very comfortable tau nak live kat Malaysia ni. Kat certain other countries, you akan rasa macam difference macam tu. So, food-wise, climate, okay. And Indonesia, kalau I study in Bali, Balinese people, they are really very friendly and dia memang, dia orang akan jaga you, okay. So, when I went there, and when I start hearing people speaking Indonesian macam tu, logat dia orang best, you know. I don't know why. Okay, then dia terus lekat je macam tu, you know. And I have a lot of Indonesian friends. So kita punya class, and also the class is dia orang tak letak macam Malaysians je, Indonesian, no. Kita ada class where you have your own study group. So that study group dah combine Indonesians and combine dengan Malaysians juga. So that's where you can actually learn their language. Sometimes we might say that, oh, hampir sama je dengan Malaysian language, tapi when you speak, there's difference juga. Certain words are not the same. And that's when they say, this person dah 5 years in Indonesia tapi bahasa dia still bahasa Malaysia. But somebody else when they speak, ada logat dah macam tu. So when I was there, I did speak a little bit of Balinese, tapi Balinese language is very, kita kata, intricate. Dia sangat halus and very respectful. Dia tak boleh silap sikit. Silap sikit dia macam, dia punya root dia tu macam 10 kali ganda. Tapi dia kena speak every day. Memang kita kena membahas hari-hari. Kalau tak, lepas tu memang kita lupa. So kalau tanya sekarang tu tak ingat sangat lah. Okay, doktor. That is very true. Where do I start? Yeah, as my mom, my mom mesti dia gelak dia tengok ni. She's a guru disiplin. Okay, so yang tu saya state dulu sebelum dia punya ni, guru disiplin, okay. And she's an English teacher and she's also a maths teacher, okay. So bila bidang mak diorang dah dalam English, okay, conversation, so she's always teaching English kan, so dia akan ajar kami dekat rumah juga, okay. So I'm not going to say that first language tu English lah, tapi mak memang dia bila dia seorang guru Inggeris, kalau anak dia tak pandai nak cakap bahasa Inggeris, jadi macam mana? Malu kan? So dia train kita punya English. So that's why kita punya English proficiency, writing semua memang is quite good. And exposure to bahasa lebih kepada saya masuk sekolah menengah. Okay, so there's this group of friends of mine. Okay, so kita orang macam bila kita orang jalan je, okay lah, dalam 10 orang akan pergi macam tu kan. Okay, so there's this one Chinese girl, okay, and then I'm the only Indian girl, and then the rest of them are Malays lah. Okay, so kita orang pergi kantin sama-sama, kita orang kelas sama-sama. So that's where I learn BM, bahasa untuk to speak. Okay, tapi bahasa yang kita speak tu kan macam not really the bahasa yang betul-betul lah kan. Okay, macam campur aduk macam tu. But tulisan, so I had a very good bahasa teacher in school. I had also cikgu bahasa yang sangat-sangat bagus kat tuition. Okay, and then actually kalau saya tengok bahasa ni, kalau cikgu bahasa, cikgu sejarah pun, if they are very good, because if you notice buku sejarah pun bahasa dia very beautiful. Okay, so kalau cikgu sejarah pun dia orang very good teachers, and bila dia bercakap, dia mengajar pun dalam bahasa Melayu yang bagus, memang they can adapt. So these two is my favourite. English memang kena favourite lah, okay, but bahasa Melayu dengan history, sejarah is my favourite. Okay, so bila kita dua-dua lebih kepada karangan, bila kita menulis, automatic bahasa kita punya penguasaan bahasa bagus dah. Next is the matter of kita kena, we have to talk. Bila kita tak bercakap, one thing saya belajar ni, bahasa ni kalau kita tak bercakap memang takkan. You ingat macam mana pun dia tak keluar. So when I went to Indonesia, everybody is speaking Indonesian.
So kadang-kadang bila kita cakap bahasa Inggeris tu, dia dah ingat kita macam dia ni look like orang India, dia daripada India ke, tapi dia tak cakap bahasa Indonesia, dia cakap bahasa Inggeris, so dia daripada mana, so the confusion. So and then my colleague, my friends lah, okay, college mates and everything, university mates, they all speak in Indonesian. Bila kita berbincang, I think everything is in Indonesian. So dari sana penguasaan bahasa Indonesia, then after that Balinese. So when I come back, I started speaking BM more. And then I noticed saya start kerja houseman, saya buat dekat Sungai Petani. So I was from KL, tapi tak bercakap macam this KL slang tu tak ada sangat. Okay, so balik daripada sana terus ke North Sungai Petani, And then when I speak, I'm very close normally to the nurses, to the staff, PPK macam tu semua. So logat dia orang lekat, until people started asking me macam, doktor orang KL tapi bahasa macam orang apa Kedah ataupun Penang, macam ada campur macam tu. So then it's like that. And then bila balik ke KL, you start speaking to orang KL, they'll come up. So it's actually more of kita kena bercakap. Penguasaan bahasa tu lebih kepada adaptation. You are right, that's the correct word to use. You have to adapt yourself to the situation, to the language. Then you can survive, and it's good to know languages. And good to be, kita kata, fasih dalam bahasa, apa-apa bahasa yang kita bercakap. And bahasa Melayu is bahasa national kita. We kena fasih jugalah. Suka ke tak suka, you kena fasih. Sebab itu adalah identiti kita sebagai Malaysian. That end of the day, we are all Malaysians. I would say that definitely I've had a very good support system. Very, very good support system, di mana bukan, like you said, bukan just parents, tapi friends juga. We all used to like we used to have fun, tapi we used to challenge each another juga. During exams macam, okay, siapa dapat lebih, okay, then belanja kita tu bukan duit lah kan, okay, macam makan ke, that kind of thing. So I had supportive friends, I had supportive family juga, and definitely I will give credit to my parents. Sebab to be honest, my parents ni, diorang bagi saya semua yang saya nak. Macam for example, jujur nak bagi tahu, up to maybe 12-13 tahun ni kan, ataupun maybe even teenage life lah, can be considered saya ni spoiled brat. Spoiled brat bukan sebab manja ke apa, tak. Saya tak pernah masak. Okay, banding dengan adik saya yang 2 orang lagi, saya tak pernah masak, saya tak pernah buat kerja rumah, never. And then bila saya pergi universiti, tiba-tiba saya boleh masak, and then my parents macam, awak boleh masak macam tu? Because my mom, she's a very good cook. And maybe I dapat air tangan dia lah, kita kata. Sebab I tak pernah practice. You know why? Because at home, I duduk dengan buku je. Panggil lah I nerd ke apa ke, tapi my mother loved it. Sebab saya baca buku, not just normal story books, but dari umur maybe 8-9 saya dah baca the classic English books yang 1940s, 1950s macam tu. So buku tu sekali ambil, I have this habit, saya tak boleh letak. I have to like finish it tau. So okay, sapu ni tengah baca. So diorang biarkan. And then when I say I nak pergi tuition, I nak pergi tuition bahasa, I nak belajar lagi, I still remember untuk bahasa Melayu, I specifically cari tuition teacher yang memang famous untuk BM dia. And then pergi kat sana, okay, extra classes. Dulu diorang ada teknik, macam mana nak tulis karangan satu paragraph tu, nak cecah 10 sentence macam tu. So they give it to me. My parents never told me that saya tak ada duit. And I would say that my parents did not come from a well-to-do family. They in fact came from, I think kalau kita tengok sekarang tu, we will say B40 or maybe even lower. So both of them really struggled very hard. But buku, memanglah buku ke apa-apa material saya minta nak pergi kelas, apa-apa pun mereka tak pernah say no. Even bila I nak pergi study medic, and that time belum nak kata kami M40 pun. I'm pretty sure. Kita budak masa tu. Mana nak tanya, daddy ada duit tak? Macam tu, tak ada. So I said, no, I think I hanya boleh buat medicine je. And I did get local U. Even with good results, I did not get medicine in local U. I got other this one, which like I tak boleh. Bila I tengok offer letter tu macam tak boleh lah macam tu. And they actually saved up the money and send me dulu and everything. Sebab beasiswa semua I dapat lepas tu je. And sometimes most of the beasiswa dia tak cover full untuk medical.
They still have to put in their own money. So yeah, in university life, however, I would say that saya cut down banyak lah. More of a, I think benda ni kita nampak everybody's life, I think will be the same. Semakin kita, macam nak kata, berumur pula, you know, as we get older, kita punya circle akan semakin kecil. Tapi circle tu lah yang akan buat kita who we are hari ni. Dia akan membentuk kita hari ni. So circle saya kecil, tapi circle tu cukup untuk, contoh, I tak cakap dengan diorang 2 tahun, tapi hari ni I call, jom pergi makan, okay, benda tu akan sama. So I had support system in university juga, a smaller system, but it was there. And now, up to now, I think the only support system that is always there and will always be there is family. Boleh ceritakan, kongsikan. Okay, people won't believe, tapi sebenarnya kan cerita tu memang lawak sikit lah. Okay? Sebenarnya ramai bila sekarang mereka lihat saya di luar ataupun mereka lihat social media saya, diorang rasa macam saya ni extrovert. So extrovert ni sebenarnya orang yang outgoing, suka bersosial and everything. But kalau diorang memang stalk saya untuk bertahun-tahun, bila jumpa kat belakang tu, memang tak akan jumpa gambar saya yang masa universiti ke apa ke, because to be very honest, I'm actually introvert. Okay, I kalau dah sekarang baru started coffee lah, but those days was tea. I have a glass of tea, black tea sebenarnya, black tea and a book. I'm happy. That's it. And the beach, I'm happy. So Bali, of course, paradise for me lah. And then I was like that, and then suddenly I had my firstborn. Okay, so my first son is my son Tej Abimanyu nama dia. And then he was about 6 months old, I rasa. And then I noticed that I was doing banyak, I belajar macam mana nak first time bagi baby makan. Okay, so 6 months is when kita start solid untuk kanak-kanak. And I started noticing there's a lot of misinformasi. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, I'm like, okay. I started looking up like doctors ke, you know, yang ajar benda ni tak ada. And this was like what, 6-7 years ago. And I was like, okay, why not while I'm doing it for my son kan, I ajar jugalah benda ni. So sebenarnya saya started off this social media live lebih kepada education sebagai seorang doktor, not really my personal life. Sebagai seorang doktor, so saya start dengan makanan kanak-kanak dulu. So this was on Facebook, I punya Facebook page. I tak ada personal Facebook, so my Facebook page. Bila saya tengah masak untuk anak saya, so those days ada Facebook Live. Masih ada lagi, tak famous sangat lah. So I just on the live. Dulu tak ada lighting lah, tak ada makeup, nothing. Just on, okay, tengah masak, ambil video macam tu. And then I ajar macam mana nak buat macam organic food lah, macam mana nak buat puree. Sebab ramai parents yang 6 months old terus bagi makanan dalam tin. Okay, a lot of people bagi fast food punya bubur yang sebenarnya tak boleh bagi. And they don't know actually. And penggunaan garam dengan gula. So it was like that first. And then I noticed that, when kita pergi universiti, sometimes kita dah lost touch dengan kita punya sebenarnya identity kita, you know, yang macam contoh I kata I buat taekwondo, I punya choral speaking, I punya debate. Oh yeah, I forgot about public debates, you know. I used to go for debates and those kind of things. And then I thought, I'm actually good in front of camera, and I have this thing where bila I macam bagi tahu something, people boleh accept because it's easy to receive ke macam tu. Not everybody can do that. So I thought to myself, okay, why not I educate? Sebab sometimes bila patient datang ke klinik pun, bila kita bandingkan Malaysian dengan other countries, okay, nak kata tu, okay, just say lah kita ambil foreigner, okay. So kita ambil foreigner, kita tengok kalau kita cakap, contoh kita cakap migraine atau gastric, they seem to know, okay. Contoh ambil Australian lah, easy to say, okay. Oh, okay, this dia akan cakap. Tapi kalau orang kita, dari segi medical knowledge, kita sebenarnya tak expose sangat. Banyak benda tak tahu. Sometimes kita kena explain, and I feel like, okay, why not we try this? So after the food, he was already about a year, dah tak ada recipe. So I think I posted like, I remember there was a milestone, 100 recipes I posted. So ada kat YouTube, ada kat I punya Facebook, it's still there. And then I thought, okay, let's try with simple education about medical. And I used to do Facebook Live. Bila tak ada patient dekat klinik, I just on je. On,
Sebab I don't do recorded. Sebab I talk like this lah, macam I talking to you guys macam tu. So bila ada patient, then I will just stop it. So I did a lot gastric, this and that, everything. But those were not recorded. They were not recorded. Those times, that was the famous thing lah. Dari sana, slowly, bila-bila ada masa, memang I buat. Then a little bit slow down when I had my second one. And then after that, COVID hit. So a lot of my followers yang I kata sekarang my friends, my family ni semua, diorang dah follow saya daripada 2016. So they were all from Facebook. But this trend now with this, ramai yang the thing that now viral is the TikTok thing. I would say it happened because of COVID. So COVID hit, and doctors were all very stressed. Okay, and the thing is, the busy people were the doctors dekat yang hospital sahaja, hospital swasta maupun especially kerajaan. Tapi doctors dekat private clinic, dia tak adalah busy. In fact, kita orang punya kerja dah berkurang sebab because of COVID, pesakit tak boleh masuk. Okay, and a lot of sekatan jalan and everything. And personally, tempat saya buat banyak, kita kata patient mengandung. Okay, ladies yang mengandung dengan babies banyak. So, saya tak buat swab. Klinik saya tak allow buat swab. Saya kata tak nak sebab I tak nak pakai PPE ni tu semua buat, and kalau positif I kena tutup klinik and all those things. So when there was nothing to do, that time Facebook pun dah beat this one. So my staff, I still remember these girls, my girls, they were like, "Doctor, why don't you try TikTok?" And that time I don't really know about it, but I pernah tengok orang menari-nari kind of thing. I said, "What? Hey, you nak I buat macam tu ke?" Then they showed me and they were like, "No, this is to capture the younger generation." So I was like, okay, so the Facebook is more of a middle-aged generation. They said, why don't you do this, at least time pass. So what was happening was sebenarnya, I duduk dekat klinik kan. I tak ada kerja nak buat. Okay, sebab I tak ada patient. And then you tak boleh nak balik rumah, okay. And you jadi macam stress. So to be very honest, it was a stress relief. So I started doing, and I tiba-tiba macam orang suka pula. It was short. Those days was 1 minute je. 1 minute videos, and then the girls would be like, "Doktor, ni trend baru." So diorang akan buat I berdiri dekat situ. Okay, I still remember the first ones were like some, funny things. So they train me. Buat 2-3 kali, then I drag them in and everything. Then some of it I do just bercakap macam tu. And it just became a hit, and I was happy. Saya gembira benda tu jadi sebab ramai yang started sharing about medical knowledge. Mereka start to belajar and boleh tengok difference. Lepas 2-3 tahun, patient sekarang datang ke klinik, mereka dah ada lebih awareness. Dia masuk, dia boleh kata, dia tak cakap, "Doktor, saya sakit perut." Dia boleh kata, "Doktor, saya gastrik." Macam mana you tahu gastrik? Those days, 6-7 years ago, dia takkan cakap macam tu. Dia orang dah boleh assess. And then a lot about, I touch a lot about mental health juga and everything. So, which helped a lot during COVID. Because even those pesakit yang datang were already those yang touching them. So that is actually how my journey started lah. And sekarang ni baru-baru like macam IG, I start post lifestyle ke apa, but those days don't have. And I think it's quite tiring sebenarnya to maintain that standard and everything. But if it's for the if it's for the community, then sometimes some people just have to sacrifice something. Sebab kalau semua orang tak nak sacrifice, semua orang nak selfish, memang tak boleh majulah kita. Even sebagai community, sebagai negara, memang tak boleh. Some people think that doktor ni dia buat sebab dia dapat duit. Sampai hari ni, I katalah daripada social media sahaja. That means daripada TikTok ke, daripada IG ke, daripada Facebook ke, memang there's no revenue. There is no revenue. They don't pay you, "Oh please, I pay you 50, please ajar the people about this." No. These are all like right now, dekat TikTok, we are doing Kasihi Autism. So this month is for autism awareness. So whoever who's buat awareness tentang autism, so we do. We do because we want to educate. Bukan sebab bila kita buat campaign tu, kita dapat duit. No. Media social ni, I would say powerful tool. Okay? Kalau digunakan dengan cara yang baik, memang dia baik. Tapi kalau kita salah guna, memang dia nahas lah kita kata. So kenapa saya kata baik? Sebab kalau kita tengok ada banyak doctors sekarang ni. When we first started, I was one of the few. Tapi sekarang ramai doctors yang buat. And then kita ada guru, ramai cikgu yang buat juga. And then we call it like group. Kita orang ni, even in TikTok, dia ada group-group dia. We call it TikTok Guru. Okay. Kalau you tengok ada hashtag TikTok Guru, these people are all memberikan education.
Okay. So bila kita memberikan education, dia ramai yang macam contoh, if like dari segi cikgu dia ajar bahasa Inggeris, those who have no access untuk tuition, macam tu mereka boleh belajar. Okay. Sometimes ada yang even sebagai pesakit lah, maybe dia jumpa doktor untuk masalah A, tapi dia tak dapat penerangan yang bagus ataupun dia tak faham. Dia boleh je buka social media, cari topik tu, tapi kena rajin sikit lah. Kadang-kadang orang kita ni kan, I dah buat playlist, tak nak juga pergi check. Itu yang I stress. That is one of the cons, from this, the cons is I stress bila saya dah buat content tu, tapi orang still keep on dekat sana, tanya, doktor boleh buat ni, boleh buat ni. Padahal benda tu dah ada kat playlist kat atas, tinggal nak carilah. Okay, so mereka boleh klik, okay, contoh gastric atau headache. Okay, dia boleh baca, okay, saya ada simptom ni. So mereka boleh dapat. Okay, so that is the pros of social media bila digunakan. Tapi kalau dia negatif, senang, benda yang silap sikit boleh viral lah. Okay, so contoh even saya, kalau saya keluar nowadays, okay, macam dulu kalau saya keluar, saya selekeh sikit. Macam lag je, pakai slipper. Macam tadi saya datang pun dengan slipper je kan, pakai slipper, pakai shorts ke macam tu. Sekarang tak boleh. Sebab nombor satu, my mom will be like, satgi, orang tengok you tak tahu dari jauh, dia orang ambil. Even actually that is very wrong. Macam sometimes orang post kan macam motor kat traffic light ke apa ke, actually you're invading privacy. So dia kata, you keluar selekeh macam ni, satgi orang record you video, you post jadi viral macam mana? So the cons is I kena selalu jaga macam I punya tingkah laku, penampilan. So of course tingkah laku kita dah okay dah. Tapi sometimes kita pun manusia juga. Ada times yang kita nangis ke, ada time yang kita marah ke macam tu, tapi kena fikir 2 kali. Okay, sebelum benda tu jadi. So sekarang kadang-kadang I nak marah orang pun, memang benda tu memang patut je kena marah, okay. Tapi kan, I fikir balik, alamak, saya kena marah kat I macam mana? Saya fikirkan diri kita. So, yeah, and then certain things macam, entahlah, maybe I avoid going out juga sebab there's no privacy. So, that is the impact of social media in life lah. Suasana positif, memang bagus, memang banyak. Tapi semua orang kena ada tanggungjawab. Itu yang paling penting. Kena jujur. Okay, kena jujur kat diri sendiri. And kita kalau dah ada, kita kata, satu nama. Okay, contohlah macam influencer. Ramai suka pakai perkataan influencer. But saya sendiri tak pernah panggil diri saya, saya seorang influencer. Tak pernah. But that is the word. Because kita tak tahu nak refer dia macam mana kan. Okay, sebagai seorang influencer, memang duit penting. Okay, everybody have to agree to that. Okay, and we are working, kita ni bekerja, kita buat bisnes ni semua memang untuk duit. So influencers pun sama juga. Tapi kenapa you dapat nama influencer? Sebab you boleh influence orang lain. Diorang dengar cakap you, diorang tengok apa yang you buat. So untuk elemen positif untuk masyarakat, influencers pun kena ada tanggungjawab. Okay, so dia kena, benda yang you bawakan, you influence masyarakat tu betul tak? Okay, jangan buat semua just untuk duit, untuk bisnes. Nombor tu, masyarakat pun kena ada tanggungjawab juga. Janganlah just ikut semua, membuta tuli kita kata. You kena adapt yourself untuk current ni juga. Okay, kalau you tahu social media tu adalah famous, you tahu sekarang ada such thing as influencers, you kena tahu jugalah macam apakah itu filter, apakah itu editing. Okay, janganlah seorang kata, saya sapu krim ni, dari satu gambar ke satu gambar terus dah blur. You kena tahu dia orang pakai filter ke tak. So daripada masyarakat pun you kena ada tanggungjawab dari segi kita kata knowledge. You kena ada knowledge jugalah. Just jangan ikut je semua. Okay, bukan semua betul pun. Macam I think I saw the other day waist shaper. Okay, so this is very fat girl, gemuk, lepas tu dia pakai yang waist macam corset macam tu. Dia pakai je terus jadi kurus. Tapi you boleh lihat dekat belakang pagar tu semua dah sengit-sengit macam tu. So that is a very bad Photoshop, okay. So kena ada tanggungjawab. Tapi bila saya tengok benda macam ni, saya akan baca comments, okay. Bila saya baca komen, semua PM, you falling for it. So tanggungjawab masyarakat mana? Okay, second thing, saya pernah buat satu content, saya tengok benda yang viral, okay,
Benda yang viral, benda tu negatif sebenarnya. Tapi masyarakat kita viralkan benda tu. Okey. Tapi benda yang baik, yang sebagai pengajaran, kenapa tak viralkan benda tu? Okey, contoh. Okey, even me. Contoh, macam this week kita buat tentang autism. Kenapa saya tak dapat video tu 100,000 likes? Kenapa saya dapat 20,000 likes? No. Tapi the moment somebody post about, kedai makan ni kan macam ni, wah, 25,000, 30,000. So, dari segi influencer pun kena ada juga. Dari segi masyarakat pun kena ada tanggungjawab juga. Bila kita pakai social media ni memang it's powerful but it's also very dangerous juga. Bahaya sangat. Saya memang minta sangat-sangatlah masyarakat kita tolonglah support. Okay, support benda-benda yang positif dalam komuniti kita. Okay. Contoh, even saya sendiri, tolong support. Bila saya buat video, saya ajar. Benda ni semua kami buat dalam spare time. Okay, bukan ada letih juga nak buat benda ni. Some people may say, kalau letih jangan buat lah. Tapi kalau saya tak buat, you tak buat, semua orang tak buat, macam mana kita nak maju, as I said. So, as much as you all suka nak tengok benda negatif yang viral, try to viralkan benda yang positif and trust me, you will see banyak perbezaan. Okay, you akan lihat banyak perbezaan. Okay, so itu nombor satu. Nombor dua, sebelum kita berkongsi sesuatu maklumat, okay, maklumat ke, isu ke, berita ke, selalu verifykan benda tu. Betul tak benda tu jadi? Okay, perlu tak kita sharekan benda ni? Kalau tak perlu, jangan buatlah. Okay, jangan cepat nak judge orang, jangan cepat nak malukan orang kat public just because kita ni ada handphone. Apa-apa ambil terus, tapi benda yang jadi sebelum tu kita takkan tahu. Okay, for example, saya tengok banyak yang jenis macam orang makan seorang kan, dia order makanan tak order air. Okay, ataupun seorang mak tengah struggle dengan anak dia yang on the floor menangis-nangis, tantrum macam tu. Lepas tu you nampak mak tu herdik anak dia. Lepas tu you ambil video benda tu. Tapi you tahu ke berapa jam mak dia tengah cuba nak diamkan anak dia ke macam tu. Okay. And then kita senang nak judge orang. Okay. Contoh parents yang bagi gadget masa tengah makan kat restoran, you all judge dia. Okay. Oh, kecil-kecil dah bagi gadget dah. Tapi kalau parent tu tak bagi gadget, anak dia dibiarkan berlari pun you all judge. Oh, tengok anak dia bising berlari-lari kat sini. So, benda ni semua kita kena stop supaya, sebab saya rasa macam social media ni, I think sometime back kita dah ada perpaduan, kita dah ada like macam a very good connection kat Malaysia. Lepas tu sekarang ni benda tu dah macam renggang dah. Kita dah mula renggang sebabkan social media. Kita boleh gunakan social media tu untuk sebenarnya jadi lebih close to each another. That is something that I really think that is very important lah. So, soalan nombor 2 ya. Okay, apa tu? Tentang bahasa. Okay. Pada usia ni, and after like bekerja, belajar di apa kita kata states yang berbeza, negara yang berbeza, jujur nak bagi tahu, tak ada bahasa yang lebih penting daripada bahasa negara kita sendiri. Okay. Nombor 2 adalah bahasa ibunda kita. Okay. Yes, ramai yang rasa macam bahasa Inggeris ni dia dah jadi macam trend. Okay, dia dah jadi macam trend. Okay, dia kata orang semua rasa macam kalau kita fasih dalam bahasa Inggeris, baru kita akan ada respect. Okay, so benda ni dah jadi sebab you kena faham lah, kita dijajah dan sebagainya kan. So, dah sebati. Tapi sekarang ni dah semakin moden dah. Kalau 20 tahun sebelum ni, 15 tahun sebelum ni, kita berfikiran macam tu, tak apa. Tapi sekarang, kita dah tak boleh dah berfikiran macam tu. Sebab, bila kita pergi ke negara tu pun, contoh kita ke Australia, ataupun kita ke UK and everything kan, accent tu still akan berbeza juga. Okay, and if you take India for example, okay, India, they speak one of the best English. Tapi logat dia macam mana? Pekat. Dari dulu pun pekat, sekarang pun pekat, tapi mereka masih macam tu juga. Sebab kenapa? Dia orang cakap bahasa dia dulu, then baru dia belajar Inggeris. Okay. Bila you cakap English dengan UK accent, tapi you pergi Australia, bukannya dia respect you lebih banyak pun sebab dia orang cakap dia punya accent dia dekat situ. So, bila kita pergi ke negara yang berbeza, mereka ada accent yang berbeza. Kalau you pergi ke France,
you cakap bahasa Inggeris, you rasa dia respect you? Tak. Okay, dia nak you cakap bahasa France juga. Macam tu. So, kenapa kita kena, put that language so high up? It's important. Memang kena belajar bahasa Inggeris sebab untuk pekerjaan kita dan everything. Tapi kita tak boleh tak fasih dalam bahasa ibunda kita dengan bahasa nasional kita. Okay. Kenapa? Sebab itu identiti kita. Okay, itu identiti kita. And sekarang ni nak kata bahasa Melayu pun mereka English kan. It's like you speak BM with this English slang and ayu, all these things. Trust me, benda tu takkan buat orang tengok you dan rasa macam, wow, macam tu. Mungkin rasa macam gedik adalah kot. Okay, maaflah saya pakai perkataan macam tu sebab kalau you all tak percaya, lihat je saya. Okay, bila tengok konten saya, bila saya cakap dalam bahasa Melayu, ramai follow saya. Kenapa? You all follow saya sebab doktor ni fasih lah bahasa Melayu dia. That's the first thing you all fikir. Bukan you fikir macam doktor ni baik lah, dia buat content free kat social media. Tak. Itu first thing yang you all fikir. Sebab you all akan selalu rasa macam okay, this particular race or this particular race tak fasih dalam bahasa Melayu. Okay. And bahasa kita tu adalah kebanggaan kita. So, and tak salah. Sebenarnya sangat rugi kalau you tak fasih bahasa tu. Imagine kalau you, imagine you orang Melayu, you boleh cakap bahasa Inggeris, tapi you tak boleh cakap bahasa Melayu. Okay? You loser because you only can speak English. At least, contoh I'm Indian, I can speak Tamil. Okay, I can speak English, I can speak bahasa Melayu kan. Okay, contoh you ada kat sini, I nak gossip tentang you. Okay, so imagine my father kat sini. So, I cakap bahasa Tamil, you takkan faham. And nowadays, I boleh cakap bahasa Melayu pun you takkan faham. So actually to not know your language is actually a disadvantage. Okay, even then goes to orang yang macam kalau orang India kan, dia ada banyak extra language dia. Macam orang Chinese ada macam Hokkien, ada Cantonese, Tamil, ada Malayali, that kind of thing. Learn. Ambil, you can speak Tamil, you can speak English, you can speak BM, tapi learn your ada bahasa juga. Sikit-sikit pun tak apa, it's very important. Okay, and as I growing up juga, saya pun semakin improving myself. Bahasa Tamil saya, improving. And when I do that content there, even my followers dia jadi happy. Doktor boleh lah, dia boleh fasih juga bahasa Tamil. So, kenapa kita lihat bahasa tu sebagai orang yang tak educated? I don't understand. Saya actually tak boleh. Saya tak faham macam mana orang kata kalau you cakap bahasa Inggeris baru you pandai. Okay, kalau you cakap bahasa Melayu, you tak pandai. You tak pergi sekolah. Macam mana pula? Ramai je orang yang educated tapi tak boleh cakap bahasa Melayu. Macam mana pula? Kan? Okay. So, no language is superior than another language. No. Okay. So, we have to learn everything, and especially kita ni Malaysians. Kita duduk kat Malaysia, and the only identity all of us have together is satu bahasa tu. Okay. So, kalau you tak boleh, you duduk kat Malaysia tapi you kata I'm Malaysian, tapi you tak boleh cakap bahasa Malaysia, how? Okay. Some other countries, they have different national language. Okay. Macam, there are some countries, the national language is English. Because they have too many languages. Then that is different. Tapi, kena fasih semua lah. Kena fasih semua. Fasih bahasa Melayu, fasih bahasa Inggeris, fasih bahasa Cina, fasih bahasa Tamil. Okay, it's important. Okay, even to speak. And you jangan malu. Ramai orang ni, dia tak boleh kata, saya malu lah, saya tak tahu nak belajar. Tak apa, kita orang tak judge pun. Just cakap je. Sometimes patient kalau datang kat saya kan, dia orang nak cakap bahasa Inggeris ke apa ke, cakap je. My grandma, she's like 80 plus, okay. Dia kadang-kadang cakap bahasa Inggeris, tak sekolah, tak tahu cakap bahasa Inggeris anything, tapi sebab sekarang dengan grandchildren dia semua kan, dia orang cakap, okay. And dia kata, hello, can I speak to, macam tu. Salah kan, okay, bye. But you have to speak. So, macam mana 80 something year old, dia boleh pick up bahasa Inggeris daripada kami semua? Sebab dia try. So, bahasa ni tak boleh malu. Salah, kita belajar. Itu je.